apakah hala tuju mereka selepas mendapat keputusan semalam? Ya, dan mereka dah ada di sini pun, jadi kita nak jemput semua sekali yang telah dijemput pada pagi ini. Silakan ke set sebelah sana ya. Okey, lepas ni kita nak borak-borak nak dapatkan tips dan rahsia kejayaan. Ya, betul. Straight A's tu, Enzo. Okey. Okey, kita dah dapat lihat dah sikit. Okey, terusnya bersama kami dalam Malaysia hari ini. Okey. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat datang. Macam mana perasaan? Masih Macam tak lagi? gembira je padahal dapat keputusan semua A ni. Berdebar-debar. Kembar. Tadi I tak tahu dah perasaan dah tadi. Okey. Okey, nanti kita akan bersama dengan mereka. Sebelum tu kita nak berehat seketika. Terus bersama kami dalam Malaysia hari ini. Waktu yang gemilang, Tuhan tak mau pergi. Alangkah indahnya dunia bila kita semua melangkah ke depan. Alangkah indahnya dunia bila kita semua akan bersama selamanya. Kita tadi berdebar, rasa berdebar bila dapat keputusan tu ataupun hari ni berdebar bersama kami? Dua-dua. Okey, di sebelah kiri saya Hu Kai Wen dari Sekolah Menengah Kebangsaan Abdul Baki mendapat 10 A plus. Tahniah ya diucapkan, dan juga pasangan kembar iaitu Nur Azmina Muhammad dan Nur Husnina Muhammad masing-masing dapat 10A. Dan di hujung sana Muhammad Ilman Ismail iaitu dari Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Gombak mendapat 11A plus. Pasti ramai yang tertanya apakah agaknya rahsia kejayaan kalian semua ni kan. Tapi sebelum kita nak berkongsi apakah rahsia kejayaan mereka, kita nak melihat dulu tinjauan yang telah dilakukan oleh wartawan Malaysia hari ini semalam bersama dengan rakan-rakan anda semalam di Sekolah Berprestasi Tinggi. Kita saksikan. Perluaran peperiksaan SPM 2012 yang dijalankan dari 5 November hingga 6 Disember tahun lalu berakhir awal yang menyasarkan 4 calon untuk mencapai keputusan tersebut. Kejayaan cemerlang ini turut diraikan 56 pelajar lain yang mendapat A untuk semua mata pelajaran. Aminuddin Baki adakan kelas latihan dengan kelas tambahan hampir setiap hari dengan latihan tambahan. Jadi guru-guru pun sanggup stay back dengan kita orang bagi kelas tambahan, dan saya rasa guru-guru sebenarnya amat berdedikasi dalam melahirkan bakat-bakat Aminuddin Baki. Masa diumumkan tu saya pun rasa gembira lah. Mostly memang cikgu orang memang dedicated, memang sanggup stay sampai 2 petang. And then even waktu cuti, masa cuti pun dia akan buat extra class supaya kita orang memang make sure kita orang faham betul apa yang kita orang belajar. Kena respect cikgu, respect kawan-kawan, kena berkongsi ilmu, dan most important is banyak doa. Begitu juga di Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Gombak, seramai 182 calon mencatatkan keputusan 100% lulus. Daripada jumlah ini, 5 calon mendapat grade A tambah untuk semua mata pelajaran, manakala 68 calon lain meraih semua A bagi mata pelajaran yang diambil. Apa yang sekolah ni ajar ialah dalam facilitator. Facilitator ni ialah mengajar anak buah kita dalam apa yang kita jadi juga. Untuk kalau bahasa Melayu, dia akan ajar anak buah ni bahasa Melayu. Jadi apabila kita mengajar anak buah kita, dalam masa yang sama kita pun akan mendapat ilmu yang lebih kan. Jadi saya rasa di situlah fungsi utama saya mendapat kelas. Dan juga keberkatan dari guru-guru. Kita kena sentiasa berhormat guru kita dan sentiasa hormat ibu bapa kita. Dan juga kepada Tuhan kita Allah. Jangan sekali-kali kita lupa tanggungjawab sebagai seorang Muslim. Ini bukanlah penamat. Bagi saya, SPM, result SPM adalah permulaan untuk saya untuk meneruskan kehidupan. Dan bagi saya, result 7A, 2B kelas ni adalah permulaan untuk saya meneruskan hidup saya. Okay? Ini menjadikan sumber inspirasi saya untuk saya mencapai cita-cita saya sebagai seorang juruterbang. Saya berjanji dengan ibu bapa saya, guru-guru saya yang saya akan jadi seorang juruterbang yang boleh dibanggakan suatu hari nanti.
Berita gembira turut dirasai di Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Sri Aman Petaling Jaya, Selangor. 4 calon SPM 2012 dari sekolah ini mendapat grade A tambah untuk semua mata pelajaran yang diambil, manakala 47 calon memperoleh keputusan cemerlang semua A. Teachers, my parents, my family, and also the school for making a lot of for giving us a lot of motivation and a lot of dedication in teaching us. And besides that, they also put a lot of effort, especially doing a lot of programs for the SPM students. So I really thank them for that. We would also like to thank all our friends. Yeah, you know, when we're busy with Coco and stuff, sometimes we miss classes. Our friends, you know, they teach us what we miss. They help us. They tell us what to do, which homework, and then they explain to us. Yeah, until we understand. They also give us a lot of support. Begitulah detik-detik kegembiraan, ada yang mengalirkan air mata apabila mendapat keputusan SPM semalam. Sebab Mariam. Zain mahu nak ambil SPM kan? Saya betul-betul masa sebabnya. Tapi itu pun rakan-rakan yang rakan-rakan anda yang kita temuan semalam, jadi itu rahsia kejayaan mereka. Kita nak kongsi pula rahsia kejayaan 4 orang pelajar yang ada di sini. Mungkin kita boleh mulakan dengan Hu Kai-wen. Macam bagaimana bila mendapat keputusan kan 10A? Sebenarnya tidak ada rahsia apa-apa pun, sebab semua orang memang dapat kena cuba belajar sebelum SPM. Tapi yang paling penting selepas setiap kali cikgu mengajar, kena tumpukan perhatian dan kena balik rumah dan ulang kaji setiap kali selepas satu topik baru, supaya bila ada topik yang satu lagi yang baru, akan dapat memahami topik tu sebelum beralih ke topik yang lain lah kan. Dan mungkin Nur Husnina dan juga kembar Nur Azmina. Okey. Bagaimana sebagai pasangan kembar kan, jadi duduk di rumah sekali kan. Jadi bagaimana satu sekolah bersama kan. Jadi bagaimana anda berdua berkongsi ilmu tu, mungkin salah seorang tu daripada anda yang cakap tak faham, mungkin saling bergantung sama sendiri kan. Bagaimana? Selalu kalau kita tak faham apa-apa, kita akan rujuk each other dan buat latihan banyak lah, dan tanya cikgu kalau ada apa-apa yang tak faham. Pasangan itu Azmina? kamu juga. Sama juga. Okey, nak tanya dah hujung yang 11A ni Farihah. 11A ni nak tahu jaga tak agak-agak dapat 11A plus ni? Kita dari segi expectation tu, maksudnya sekolah, surrounding kita, mak bapak semua, memang kita rasa pressure dengan expectation. Apalagi bila kita dah dalam trial, kita dah tunjuk peningkatan. So memang orang expect kita untuk 11A plus tu. But then semua yang terletak di tangan Tuhan. Kita just berdoa, expect tu memang expect. Tapi kalau tak dapat, kita anggap just tak ada rezeki. Dan anda adalah pelajar daripada sekolah berprestasi tinggi kan? Okey. Jadi mungkin ada motivasi yang diberikan daripada pihak sekolah kan? Cara teknik belajar tu yang boleh membawa anda untuk capai kejayaan 11A penuh. Yang penuh dengan baiklah 11A bukan 11A apa? Kelas kan? Kelas pula tu. Okay, so dari segi motivasi, apa yang saya kata di sini, motivasi kita daripada banyak pihak kita dapat motivasi. Pertama sekali maybe kementerian, program kementerian laksanakan. Contoh saya pelajar SBP, kementerian ada laksanakan beberapa program untuk pelajar SBP. Contohnya kami ada program 40 Bestari. 40 Bestari tu dia tekan kita dapat 11A+, atau straight A+, dan kita rush untuk Pak Malaysia macam tu kan. So dia extra motivation. Itu yang pertama, maybe kementerian buat. Yang kedua maybe daripada sekolah sendiri, cikgu-cikgu, bila kita tengok cikgu-cikgu berusaha, kita sendiri pun secara tak langsung motivate diri kita sendiri untuk berusaha. Kita tengok cikgu dah buat yang terbaik, kita pun buat yang terbaik. Satu, ketiga maybe daripada mak bapak, ibu bapa, of course ibu bapa, doa mereka sentiasa untuk kita, motivasi rakan-rakan. Kita berjuang bersama rakan-rakan, maksudnya we're not alone. Dalam perjuangan ni kita not alone kan. So kita rasa lebih bersemangat. Dan yang terakhir sekali, of course diri sendiri dan guru-guru dan semua. Nak tanya ni Nur Azmina ni, okey. Mesti ramai nak tahu lah Nur Azmina pasal
kebanyakan mereka mungkin nak ambil SPM yang bakal menjadi SPM tahun ini. Agaknya cara apa sebenarnya belajar? Mungkin dengan cara study group ke seorang ke, macam mana cara yang lebih cepat efektif untuk sebenarnya dan untuk pasangan yang ni? Dua, cari kita orang belajar sama-sama kat rumah. Lepas tu fokus dalam kelas. Kalau tak tahu tanya cikgu betul-betul. And petang-petang kami berdua aktifan curriculum. Jadi pagi tu belajar betul-betul fokus. Petang pula main betul-betul. Malam siapkan homework, belajar balik. Lepas tu saya rasa fokus dalam kelas tu dengan apa yang cikgu ajar semua penting. Macam Kaiwen kan, ada tak macam bertukar-tukar kertas soalan kan sebelum SPM kan dengan sekolah-sekolah lain? Ada tak? Ada juga sebab ada ramai kawan dari sekolah-sekolah lain, diorang pun baik juga dan sanggup bertukar maklumat semua. So kalau ada tips apa-apa, kita memang saling tukar. Okay. Dan bila dah mendapat keputusan semalam kan, dan terbukti usaha anda mencapai melalui kan. Jadi berdasarkan daripada keputusan yang anda perolehi, ke manakah halang tuju anda selepas ini? Kita mula dengan Kaiwen. Saya ni berminat dalam bidang kedokteran sebab saya rasa dia macam sangat mulia. Dia dapat merawat orang dan cari ubat untuk selamatkan orang. Ada ke dalam ahli keluarga yang doktor? Abang saya sedang belajar dekat Russia. Dia pun belajar bidang kedokteran. Sumber inspirasi abang adalah sumber inspirasi. Pasangan kembar ni macam mana berada tujuh? Adakah akan pisah? Boleh ke? Pisah ke mesti akan sama juga macam mana? Berpisah tu boleh. Kalau boleh berdua juga. Mana nak ke mana? Teruskan kursus nak teruskan kursus dalam bidang akuntansi. Dua-dua juga. Kalau tak dapat dua-dua dapat tak berpisah tak. Tapi sebelumnya pernah berpisah? Tak pernah. Daripada kecil? Boleh belajar tak berpisah tu? Boleh tak? Tu bukan pakai ke perlu berdua untuk belajar tu? Saya ni berdua lah. Kena berdua juga. Kena juga berdua. Tak boleh pisah. Pisah ni bahaya dia. Okey, Hilman pula. Saya minat dalam bidang engineering. So saya maybe secara khususnya saya sama ada mechanical atau chemical. Tapi saya minat juga untuk menjadikan mak bapak saya sebagai idola. Sekarang mak bapak saya bersyarah. Jadi kalau ada rezeki saya boleh pursue sehingga PhD, ambil mana-mana PhD and then buat dalam bidang maybe saya rasa chemistry, fizik. Okey, asal soalan kadang-kadang ada sesetengah pelajar dia mencari hala tuju tu selepas berdasarkan daripada keputusan yang perolehi. Tapi bagaimana pula dengan anda? Adakah berdasarkan keputusan yang anda dapat ataupun sebelum tu lagi tingkatan 4 dah letak dah hala tuju anda? Okey, saya nak jadi doktor. Okey, maknanya mula awal. Bagaimana? Okey, kita dengar Husnina. Saya ingat saya dah memang target masa akhir form 4 untuk jadi accountant sebab dah minat dalam bidang tu. Sama. Tapi saya betul-betul dah nak accountant masa awal tingkatan 5. Tak sure. Pastinya daripada kecil sebab dah tengok Abang abang. jadi doktor. Abang memang macam sumber inspirasi saya. And then I rasa nak jadi doktor sebab orang-orang sekeliling I semua dia macam ada penyakit, so Bantu. Nak kecil orang-orang yang disayang. Okey, sedikit kata semangat buat mereka yang bakal menuju SPM. Mungkin mereka sokongan anda buat mereka yang bakal menuju SPM. Seorang-seorang. Okey, silakan. Cik, pada pelajar-pelajar yang bakal menuju SPM tahun ni atau tahun berikutnya, apa yang saya nak fokuskan kat sini, cara yang terbaik lah bagi saya, ajar orang. So, tu tips yang terbaik saya boleh bagi. Bila kita ajar orang secara tidak langsung, of course kita akan dapat balik. Jangan risau, kita tak payah fikir yang kalau kita ajar orang, kita tak ada masa nak belajar untuk diri sendiri. Jangan risau, memang kita akan dapat balik. Itu tips saya yang terbaik. Dan saya sentiasa buat yang terbaik. Saya ingat harapan mak bapak semua sebagai motivasi. Kepada semua yang bakal memiliki peperiksaan SPM pada tahun ini, saya harap anda semua dapat fokus dalam kelas. Ingat apa yang cikgu ajar, kalau tak tahu tanya. Lepas tu ambil berkat dan doa dari cikgu-cikgu. Dan dengan ini saya nak terima kasih kepada semua cikgu-cikgu sekolah saya dan cikgu-cikgu dari Syekh Aman kerana banyak support kami berdua dan juga rakan-rakan yang lain. Bagi saya, latihan itu sangat penting dan selalu refer balik kepada past year question sebab
sekarang soalannya akan berkait dan insyaAllah kalau buat banyak latihan kita orang boleh buat SPM yang berjaya. Untuk saya pula tip-tip semua diorang sudah kongsikan, tapi yang paling penting juga kesihatan diri sendiri sangat penting. Sebelum ujian semua kena jaga diri elok-elok, pemakanan, tidur cukup. Sana bakal doktor. Okey, terakhir mungkin ini memang boleh mewakili mungkin rakan-rakan yang memperolehi keputusan yang tidak berjaya kan, mungkin boleh nasihat kurang memuaskan keputusannya, mungkin boleh berikan sedikit kata-kata pembakar semangat kan. Okay, so pada yang tak berjaya tu, macam kat sekolah saya kan, banyak keadaan, ada yang near slip. Maksudnya maybe dia dah 10A tiba 1B kan, maksudnya near nak kat straight A. So jangan risau, ni this is not the ending, SPM just the key to our life. Maksudnya dia just permulaan. Nanti bila jauh lagi perjalanan masuk dari universiti, peperiksaan tak akan berhenti. Itu memang apa saya cakap, peperiksaan ni tak akan berhenti. Maksud sampai level universiti pun mesti dah ada periksa. Sampai kita dah bekerja mesti dah ada periksa. So this is the beginning and keep on. Jangan berputus asa. InsyaAllah. Kami di sini pun merasai aura positif motivasi yang diberikan oleh Hilman. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak ucapkan Terima kasih kepada Kompak dan tahniah ya. Berjaya insyaAllah. Okey, dan dalam Madham, kita sebaca kita akan bincangkan topik berkenaan dengan sekolah berprestij tinggi mengangkat kualiti sekolah-sekolah terbaik selama Madham. kita akan bersama dengan Emzul seketika nanti. Tapi Kita sebelum akan kita berehat seketika. Kembali selepas ini.